Baik, kita sambung kepada 11 subtopik 11.6, iaitu tajuk dia adalah simetri putaran. Bila sebut pasal putaran, maksudnya bila ada perkataan putaran, makna pelajar kena faham mesti dia akan ada proses putar. Macam mana yang dikatakan simetri putaran? Terlebih dahulu kita tengok definisi dia lah, iaitu pada muka surat 234, definisi simetri putaran. Simetri merupakan padanan tepat dari segi saiz dan bentuk antara satu bahagian atau sisi suatu arah atau objek. Bagi simetri putaran, kita tengok maksud simetri putaran. Dia sebut sini ialah bentuk atau image yang diputarkan kurang daripada 360. Kalau 360 ni sebenarnya dia panggil satu putaran lengkap. Maknanya kalau putaran tu berlaku, jangan buat satu putaran lengkap lah. Tujuan ni hanyalah untuk kita cari yang dipanggil sebagai simetri putaran. Bentuk kes ini dia royak pada satu titik tetap, akan ada satu titik tetap lah masa kita nak buat putaran tu. Bentuknya masih kelihatan sama. Maksudnya sini secara mudahnya ialah kita nak royak apabila bentuk diputarkan, bentuk itu diputarkan, apabila dia diputarkan, bentuknya masih kelihatan sama daripada hak asal. Okey, gambar rajah yang ada segitiga ni, segitiga dia lukis, dia labelkan bucu atas ni A, B dan C. Okey, jadi kalau segitiga ni diputarkan, A jadi duduk bawah, B jadi duduk sebelah kiri, C jadi duduk atas. Bentuk yang terhasil masih lagi sama seperti mana hak asal. Okey, cikgu lukis sikit Cikgu lukis gini. Okey, ni segitiga ABC. Kemudiannya cikgu lukis mula segitiga asal lagi. Ni hak asal dia. Kita kata hak asal lah. Ni kedudukan segitiga hak asal. Jadi segitiga yang ni sama. Ni hak asal . Segitiga hak asal. Okey, apa yang berlaku kalau cikgu putar segitiga yang kedua ni? Kalau cikgu putar ni. Okey, tengok. Bila cikgu buat putaran, adakah bentuk yang terhasil sama dengan hak asal ni? Untuk mengatakan dia tu ada simetri putaran ataupun tidak. Contoh sekarang cikgu putar pusat putaran dia ni adalah tengah-tengah dia. Maksudnya kalau tengah-tengah ni kita tekan situ, contohnya kita tekan dengan pen tengah-tengah tu, kita pun putar dia. Putar segitiga ABC yang kedua tu . Okey, kita putar. So bila kita buat putaran, kita putar, kita letak A tu di bawah. Okey, A di situ. Ni kalau kita tengok lon ni, okey, kita angkat pen Kalau kita tengok lon ni, walaupun A jadi di bawah, C duduk tepi, B naik jadi di atas, tetapi kalau kita tengok segitiga yang kedua yang cikgu putar tadi, masih lagi, okey, segitiga ni bentuk dia masih lagi sama dengan segitiga hak asal ni. Bentuk dia sekarang ni masih lagi sama. Okey, cuba cikgu putar sekali lagi . Cikgu tekan tengah ni dengan pen. Cikgu putar pula. Putar.
A di sini. A di situ. So kita tengok situ. Kalau kita tengok segitiga dia masih lagi sama dengan hak asal. Bentuk segitiga dia ni. Nak tengok sama je bentuk dia tu. Tengok bentuk segitiga dia. Walaupun kita telah buat putaran, yang mana A jadi duduk sebelah kiri, B jadi duduk sebelah kanan, C jadi duduk atas, tetapi dia punya bentuk tu masih lagi sama dengan hak asal. Tengok bentuk segitiga dia sama dengan hak asal. Jadi bila berlaku putaran tetapi menghasilkan bentuk yang masih sama dengan hak asal, maka bentuk segitiga hak ni kita akan ada, kita akan royak dia ni mempunyai simetri putaran. Segitiga ni lah. Segitiga ni mempunyai simetri putaran. Okey. Yang seterusnya pada muka surat 235, pelajar boleh tengok tajuk dia ialah peringkat simetri putaran. Ada berapa peringkat? Maksudnya ada berapa pusingnya. Kalau pusing masih lagi sama dengan hak asal. Okey. Sebelum cikgu tunjuk lagu mana benda tu berlaku, kita tengok definisi dia terlebih dahulu. Peringkat simetri putaran ialah bilangan kali sesuatu bentuk menepati dirinya sendiri. Dia berapa kali dia pusing, dan bila berlaku putaran tetapi bentuk dia masih lagi bentuk hak asal. Berapa kali? Bilangan kali sesuatu bentuk menepati dirinya sendiri dalam satu putaran lengkap. Jadi dia kena musing ni satu putaran lengkap iaitu 360 darjah untuk mencari peringkat simetri putaran. Kalau macam hak saat ni, hak simetri putaran hak saat ni, hak kita tengok muka surat 234 ni, hak ni dia ada sebut sini kurang daripada 360, maknanya dia tak boleh pusing jadi satu putaran lengkap. Hak ni hanya nak tunjuk dia ada ke tak simetri putaran. Jadi hak ni kita nak cari peringkat dia. Peringkat dia ada berapa? Jadi bila nak cari peringkat dia, putaran yang berlaku mesti putaran lengkap iaitu 360. Kerana putaran lengkap. Okey, contoh saya tunjuk. Putaran lengkap lagu mana? Contoh segitiga ni. Nak jadi putaran lengkap maknanya dia musing, dia berputar, dia berlaku putaran sehinggalah A ni jadi di atas mula. Okey, jadi cikgu tekan dengan pen di tengah-tengah segitiga tu. Okey, cikgu pun putar Okey, cikgu putar. Cikgu putar yang pertama, bentuk segitiga yang pertama yang terhasil apabila diputar. Okey, putar lagi bentuk segitiga yang kedua apabila diputar. Kita tengok kena dekat A di bawah ni dah, di sebelah kiri. Okey, pusing sekali lagi, 3 kali pusing. A ni balik semula di atas. Maknanya berapa kali pusing tadi? 3 kali pusing. Bila 3 kali pusing, jadi ni maknanya satu putaran lengkap lah ni maksud dia ni. Ataupun kita sebut 360, ataupun kita sebut satu putaran lengkap. Nak tahu mana putaran lengkap? Kita tengok A tadi, dia mula-mula dia duduk di atas. Jadi sini. So bila berlaku pusing last kali A kembali ke atas semula. Bila A kembali semula ke atas, maknanya ini dipanggil satu putaran lengkap. Kita tengok tadi untuk berlaku satu putaran lengkap ada 3 kali pusingnya yang menghasilkan segitiga yang sama. Okey, ni sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi bila 3 kali ini dipanggil 3 peringkat simetri putaran dipanggil. Okey.
Kalau kita tak pusing gitu, dia ada juga sini dia bagi ke kita, iaitu definisi sini dia royak bilangan paksi simetri adalah sama dengan peringkat simetri putaran. Jadi kalau kita nak, di sini dia nak royak, kalau kita nak cari peringkat simetri putaran, kita boleh cari bilangan paksi simetri. Berapa bilangan paksi simetri, itulah peringkat simetri putaran. Cikgu ulang sekali lagi. Berapa bilangan paksi simetri, itulah nilai bagi peringkat simetri putaran. Okey. Contoh mudah. Kalau segitiga ni, kita belajar dulu nak cari simetri. Ada berapa garis simetri? Kalau kita tengok garis simetri yang pertama ialah kat ni. Garis simetri ni iaitu yang menyebabkan dia kiri kanan jadi sama. Ni garis simetri yang pertama. Kat mana pula garis simetri yang kedua kat ni? Ni garis simetri yang kedua yang menyebabkan atas bawah ni sama. Dan yang ketiga, garis simetri yang ketiga ialah kat ni. Ni garis simetri yang ketiga. Jadi, kalau kita boleh cari bilangan paksi simetri secara automatik, kita boleh dapat peringkat simetri putaran. Kalau cikgu buat dengan pen wanita ni, ini merujuk pada bilangan paksi simetri. Bilangan paksi simetri sekarang ini 3. Bermakna peringkat simetri putaran juga adalah 3. Okey. Kita tengok contoh. Dia tunjuk ni bagaimana soalan contoh muka surat 12, contoh 28. Okey, soalannya ialah berbunyi tentukan peringkat simetri putaran apabila kedudukan A berada di kedudukan D dalam rajah di sebelah. Maksudnya, dia suruh gerakkan segitiga A tu sehingga dia duduk di segitiga, sehingga dia duduk di tempat D. Okey. Cikgu cuba ni A hak asal ni A hak asal. Kalau A hak asal, D dia nya ialah duduk di sini lah. D duduk sini. Okey, ni A ni segitiga dia hak asal. Ni segitiga hak asal. A di atas ni, D di bawah ni. So, berapa kali dia perlu pusing untuk A ni bucu A ni boleh berada pada bucu duduk sini. Bucu A ni boleh jadi duduk sini. So, cikgu tengok cikgu pusing Okey, ni A ni, tengok ni. Kita tengok bucu A lah ni. Okey, pusing yang pertama A duduk sini. Pusing sekali tu. Pusing kali kedua A duduk sini. Pusing kali ketiga A duduk bawah ni. Maknanya daripada A yang asal duduk sini, so dia pusing sekali duduk sini, pusing sekali, pusing kali kedua duduk sini, pusing kali tiga baru duduk sini. Maknanya bila berlaku 3 kali putaran, okey, bila berlaku 3 kali putaran, maka sini dia akan royak peringkat simetri putaran adalah peringkat ketiga. Peringkat ketiga simetri putaran. Seterusnya cikgu pergi kepada soalan. Jom cuba sebelah poin ni. Soalan yang pertama. Soalan dia adalah antara objek yang berikut yang manakah mempunyai simetri putaran. Jadi kita cuba putar dia. Jadi kalau kita putar, adakah bentuk dia jadi hak asal? Okey, jadi cikgu ni cikgu photostat lain nak menunjukkan cikgu nak putar ni.
Ini adalah bentuk bitai hak asal. Bentuk bitai hak asal. Okey, jadi kalau cikgu pusing bitai sebelah kanan ni, nak tunjuk dia ni ada ke tak simetri putaran lah ni. Okey, cuba kita pusing. Katalah sini cikgu tanda bucu atas ni sebagai bucu yang dinombor sebagai nombor 1. Okey. Apa yang berlaku kepada bentuk bitai ni kalau cikgu pusing dan cikgu biar bucu nombor 1 jadi duduk bawah ni, duduk sini. Bucu nombor 1 sekarang ni di atas. Kita nak pusing dia duduk sini. Okey, bila kita pusing bucu nombor 1 duduk sini, duduk bawah ni, kita nak tengok bentuk bitai ni jadi rano. Kalau dia serupa dengan hak asal ni, yang ada dalam buku ni soalan A ni, bermakna bentuk bitai ni mempunyai simetri putaran. Okey, so kita pusing dah. Pusing kali pertama, pusing kali kedua. Okey. Cikgu pusing jadi bucu nombor 1 ni di bawah. So, cuba kalau pelajar tengok, bila bucu nombor 1 ni, bucu nombor 1 ni hak asal dia dekat atas tadi. Okey, mula dah. Hak asal dia gini. Okey, dia gitu hak asal. So, cikgu pusing 2 kali. Pusing kali pertama, pusing kali kedua. Cikgu pusing 2 kali. Bucu nombor 1 tu di bawah. Okey. So, kalau pelajar tengok, bentuk bitai sekarang ni masih lagi bentuk dia masih lagi sama dengan hak asal. Masih lagi serupa dengan asal walaupun bucu hak nombor 1 hak asal di atas, kita pusing jadi di bawah. Tetapi bentuk dia masih lagi menjadi satu bentuk bitai yang sama dengan bentuk hak asal ni. Ini menunjukkan bahawa bentuk bitai ni mempunyai simetri putaran. Okey, kita tengok yang kedua. B pula. Okey. Lah ni mata ni duduk balik atas dah. Mata di atas. Okey, cuba kita pusing. Kita pusing gambar rajah warna hijau ni, bola ni. Kalau kita pusingkan. Okey, pusingkan ni. Jadi gitu. Kalau pelajar tengok tak sama tak? Tak sama ni. Ni mulut duduk bawah, ni mulut jadi duduk alik kiri, mata jadi duduk alik kanan. Okey, kita pusing lagi. Jadi gini juga. Tak sama juga ni. Tak sama tak? Tak, mulut duduk alik atas. Ni mulut duduk bawah, jadi ni mulut duduk atas. Tak sama dua ni. Maknanya bila gambar muka, kita kata muka orang senyum ni, bila kita putar, ni daripada hak asal. Bila kita putar, dia tak sama dengan hak asal. Putar lagi pun tak sama juga dengan hak asal. Bila putar menjadikan dia ni tak sama dengan hak asal. Ni hak kita putar ni, dia jadi tak sama dengan hak asal ni. Maknanya bila tak sama, maknanya bentuk gambar muka orang senyum ni tidak mempunyai simetri putaran, tidak mempunyai simetri putaran. Okey, soalan C. Bentuk gen ni lah. Okey, cikgu nak putar, dia asal ada gen ni. Okey, dia asal ada gitu. Cikgu putar mereka ni. Jadi berubah dah ni. Tak serupa ni. Ni condong kat ni, ni condong kat ni, tak serupa tu. Okey, kalau cikgu putar kat ni pula, jadi gitu. Tak serupa juga. Ni muncul di bawah, ni muncul di atas. Okey, kalau cikgu pusing kat ni, tak serupa juga. Ni muncul atas ke kanan. Ni muncul turun ke bawah, tak sama. So, daripada bentuk dia asal gini, bila kita putar kat ni pun tak serupa, putar ke bawah kat ni pun tak serupa, putar kat ni pun tak serupa, menunjukkan bahawa gambar rajah kilat, kita panggil gambar rajah simbol bagi kilat ini sebenarnya tidak mempunyai simetri putaran. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua, dia suruh tentukan peringkat simetri putaran bagi objek berikut. Okey.
Seperti mana cikgu ayat tadi, kalau kita nak cari peringkat simetri putaran, kita boleh cari paksi simetri dia. Kalau dia ada paksi simetri, bermakna dia akan ada peringkat simetri putaran. Kalau dia ada dua bilangan paksi simetri, bermakna dia akan ada peringkat kedua simetri putaran. Okey, gambar rajah yang pertama ni. Gambar rajah yang pertama ni, kalau kita tengok mana paksi simetri dia. Kau ni. Kau ni. Tak. Kau ni. Tak juga. Kau ni. Tak juga. Jadi sebenarnya gambar rajah A ni tidak mempunyai paksi simetri. Secara automatik dia tidak mempunyai peringkat simetri putaran. Bila tak ada paksi simetri, maka dia tak ada peringkat simetri putaran. Okey, gambar rajah B. Kita cari paksi simetri dia. Kalau nak cari paksi simetri, mula-mula kali kira mula-mula kat ni. Ni paksi simetri yang pertama. Sebab bila kita buat garis gitu, atas dan bawah sama. Maknanya ini adalah garis yang dipanggil sebagai paksi simetri yang pertama. Okey, so kok mana soal lagi? Kalau pelajar tengok gambar rajah, sepatutnya pelajar kena nampak yang paksi simetri yang kedua kok ni. Tu paksi simetri yang kedua. Bila kita buat garis gitu, kalau kita tengok kiri kanan ni sama. Jadi apabila gambar rajah ni mempunyai dua bilangan paksi simetri, maka dia akan ada peringkat, jawapan dia peringkat 2. Peringkat 2 simetri putaran. Bila ada dua paksi simetri, bermakna dia ada dua peringkat simetri putaran. Okey, hak ni pula paksi simetri ada berapa? Okey, yang pertama kat ni. Kalau kita buat garis gini, kiri kanan sama. So, paksi simetri yang pertama. Yang kedua kat ni. Kalau kita buat garis paksi simetri yang kedua ni, atas bawah sama. Yang ketiga. Yang ketiga kat ni. Ni paksi simetri yang ketiga. Bila kita buat paksi simetri gitu, paksi simetri gini, kalau kita tengok atas bawah ni sama ni. Kalau kita lipat kita lipat gini, kita lipat gini. Lipat kita. Kalau kita lipat, kita akan dapat sama atas bawah. Dan ada soal lagi paksi simetri, iaitu kat ni. Okey, dan paksi simetri yang keempat. Makna jawapan ni, soalannya dia tanya peringkat simetri putaran. Jadi soalan C ni, peringkat simetri putarannya ada 4. Dan gambar rajah yang terakhir, paksi simetri. Okey. Kalau belajar tengok, ada berapa ni? Gambar rajah ni, paksi simetri dia hanya ada satu sahaja. Jadi bila buat paksi simetri, kiri kanan dia sama. Maknanya dia hanya ada satu saja paksi simetri. Bermakna peringkat simetri putaran ialah 1. Bila ada satu paksi simetri, bermakna peringkat simetri putaran ialah 1. Okey, itu saja untuk kelas pada pagi ni. Untuk hari ni, kelas terakhir pembelajaran dan pengajaran secara atas talian ataupun online. InsyaAllah tahun hadapan awak akan naik tingkat T3, akan jumpa pula mata pelajaran matematik tingkat T3. Panjang umur, insyaAllah kita jumpa tahun depan. Wallahu alam. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.